أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mustama'in dan mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni Allah Taala masih letak kita di kalangan mereka yang suka mendengar majlis ilmu. Mereka yang suka berada dalam majlis ilmu. Mereka yang suka berada dalam Raudatul Jannah, taman syurga Allah Taala. Nabi pesan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila hampa sampai ataupun lalu ke satu tempat, nama tempat itu Raudatul Jannah, taman syurga Allah. Farta'u, hendaklah singgah ke mana pun. Sahabat Nabi bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa dia taman syurga itu ya Rasulullah? Nabi kata, "Majalisal an." Majlis ilmu itu adalah taman syurga Allah. Walaupun kita hanya menatap wajah ustaz yang mengajak kita, yang buat kuliah online kita itu di hadapan handphone, di tapak tangan kita. Macam saya lah. Saya bertemu dengan tuan-tuan dalam telefon, dalam bilik saya ni, kan, yang hangat ni, yang panas ni dan sebagainya. Tapi itu bagi kita mungkin kita hanya nampak bilik, kita hanya nampak lampu, kita hanya nampak kipas dan sebagainya. Tapi di sisi Allah, kita sebenarnya telah pun berada dalam taman syurga Allah. Sebab Nabi kata, apabila sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa dia taman syurga Allah tu? Adakah di muka bumi ada taman syurga Allah? Nabi kata ada. Majalisal an. Mana-mana kita berada dalam majlis ilmu, tak kiralah dalam surau, tak kiralah majlis ilmu itu berada di di masjid, tak kiralah majlis ilmu itu kita hanya menatap majlis ataupun kita dengar majlis ilmu itu melalui telefon kita, melalui YouTube dan sebagainya, kita tetap berada di dalam taman syurga Allah. Tuan-tuan ingat, senang nak masuk taman syurga Allah? Tuan-tuan, nak masuk taman istana raja yang ada lah ni pun kita susah. Bukan calang-calang orang boleh berada di dalam taman larangan. Tuan-tuan pernah tengok cerita Piramli? Cerita Nujum Pak Belalang? Kan Piramli masa tu, Pak Belalang masa tu, dia cari idea macam mana nak dating dengan Tuanku Puteri. Yang Tuanku Puteri ni buat sakit pula. Rupanya dia nak berjumpa dengan ahli nujum negara ni. Pak Belalang kita ni. Jadi Pak Belalang ahli nujum negara tu pun, dia pun minta pada tuanku, kalau nak sihat anak Tuan Puteri ni ataupun anak tuanku ni, Tuan Puteri ni, maka benarkanlah dia ambil angin di istana di taman larangan istana tu pada pukul 11 malam. Dia kata kononnya angin pada waktu pukul 11 malam itu baik untuk kesihatan Tuan Puteri itu. Maknanya tuan-tuan, bukan jalang-jalang orang boleh berada dalam taman larangan istana ni. Tuan-tuan,
Bayangkan nak masuk taman istana pun bukan main susah. Apatah lagi nak masuk ke dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat, orang yang nak dapat masuk ke dalam taman syurga Allah ni orang yang biasa-biasa. Orang yang tak ada apa, sudah tentu Allah Ta'ala pilih orang yang tertentu, orang yang betul-betul Allah Ta'ala cinta dan sayang, dan orang itu adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurlah tuan-tuan. Tuan-tuan hari-hari berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan hari-hari berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam adik-beradik kita saja yang suka majlis ilmu. Tak seronok kan? Dalam ahli keluarga kita seorang Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam majlis ilmu. Dalam banyak jiran-jiran di taman kita seorang yang duduk. Kita Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam majlis ilmu. Yang lain semua tengok TV. Yang lain semua layan televisyen, astro lah, apakah dan sebagainya sebelum tidur. Bayangkan kalau kita mati pada malam ini. Bukan saya minta. Tapi kalau kita mati pada malam ini, kita tutup mata malam ini, kita telah tinggalkan amalan yang sangat mulia, yang ini menghadiri majlis ilmu. Makna kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum tidur, kita dengar kuliah dulu. Sebelum tidur, kita ambil wuduk dulu. Sebelum tidur, kita sembahyang sunat dulu. Sebelum tidur, kita baca Quran dulu. Kita mati pula malam tu ketika tidur. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan sebaik-baik kematian. Tapi alangkah malu ataupun alangkah ruginya kalau kita mati, sebelum mati kita pergi tengok cerita-cerita lara dulu. Cerita-cerita yang tak senonoh dulu. Kita dengar muzik yang melalaikan dulu. Kita dengar lawak-lawak yang sangat mengalpakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lihat hiburan-hiburan, dengan dengar nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang kita pasang dalam radio ataupun kita tengok dalam televisyen. Kemudian kita pun tidur. Kita mati pula malam itu. Maka kita mati dalam keadaan meninggalkan dosa-dosa. Sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Tapi bayangkan kalau tuan-tuan mati dalam keadaan sebelum mati itu pula dengar majlis ilmu. Ya Allah, dahlah kita berada dalam majlis ilmu tu disebut oleh Nabi berada di dalam taman syurga Allah. Masya Allah. Apa agak-agak layanan Allah Ta'ala kepada kita dan malaikat melayan kita nanti di hari akhirat kelak. Seronok malaikat bila lihat kita mati dalam keadaan meninggalkan pahala sebelum kita meninggal dunia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih kepada yang sudi menonton, ya tuan-tuan. Ada yang lama, ada yang baru masuk. Macam Makcik Hamidah Lajih kita ni sentiasa ada ketika mana saya buat kuliah online. Begitu jugalah Tuan Noraidi Muhammad Aisyah daripada Parit Bonta. Memang sentiasa kita lihat nama dia ada di sini. Mantri-mantri. Waalaikumsalam warahmatullahi dari seberang ni. Kemudian Johnny Max daripada Johor Bahru, saya kenal dah. Suzana, waalaikumsalam. Daripada mana ni Puan Suzana? Oh sorry, Johnny Mac daripada Bukit Mentajam. Minta maaf nah. Asyik Tai daripada JB. Tapi dia tak masuk lagi. Masya Allah. Puan Adam, Masya Allah. Daripada Germany. Subhanallah. Daripada Bonn, Germany. Subhanallah. Sekarang ni Jerman dah pukul berapa Puan? Kami di sini baru pukul 10 lebih. Di Germany agak-agak pukul berapa? Siang lagi kah? Jadi untuk pengetahuan Puan Adam, kalau sekiranya berminat untuk mengikuti kuliah online saya, insya-Allah akan sentiasa, kalau waktu Malaysia akan sentiasa beronline pada setiap pukul 9.30 ataupun 9.45. Itu kalau saya sekiranya tidak ada kuliah di mana-mana masjid ataupun surau. Tapi kalau sekiranya ada kuliah di masjid dan surau, saya akan mulakan kuliah saya pukul 8. Tapi kalau tidak ada kuliah di masjid dan surau, saya akan bermula kuliah online saya pada setiap pukul 9.30 ataupun 9.45. Baik. Terima kasih daripada Puan Adam kita jauh daripada Jerman. Baik, Pak Lang Idris, alhamdulillah Pak Abang, Pak Lang. Waalaikumsalam Cik Mohtar Abdullah, Rabiatul Ardawiyah, Haji Ramli.
Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Moga diberi kesihatan yang baik, diluahkan rezeki dan sharing. Alhamdulillah. Jempoi Negeri Sembilan. Terima kasih Kak Rabiatul Adawiyah kita. Baik, seterusnya Amboi bagi bunga no. Terima kasih Muhammad Asfalillah. Ari Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Satra Laja. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Baik, daripada seberang lah. Baik, terima kasih. Jadi penonton kita ni boleh kata satu dunia lihatlah. Bukan setakat di Malaysia. Ya, Kak Zah baru masuk Kak Zah. Zaman bertuah Ipoh pilih. Saya baru balik daripada Ipoh tadi Kak Zah. Okey, baik. Seterusnya Kak Zahra Abdullah kita daripada Jitra. Puan Adam. Jerman baru pukul 4 petang ya. Okey, kalau macam itu standby lah lain kali pukul 4 petang. InsyaAllah saya akan bersiaran melalui audio kuliah kita ni. Terima kasih puan. Baik, muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sementara menanti sahabat-sahabat kita masuk, jom kita baca sikit ayat Quran surah An-Nisa ayat 142 dan 143. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut ayat 142 dan 143 ni? Masya Allah tuan-tuan, iaitu ciri-ciri golongan munafikin. Ciri-ciri golongan munafikin. Perlu tak kita ni kenal siapa dia munafik? Kenal. Sebab kita takut kita termasuk dalam golongan munafikin. Yang Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini letaknya nanti di mana? Di dasar api neraka Allah Ta'ala. Bawah sekali. Maknanya api yang paling panas itulah yang paling layak untuk golongan munafikin. Begitu jugalah di dalam surah yang lain ataupun di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya nanti akhirat hari kiamat Allah Ta'ala akan campurkan, Allah Ta'ala akan gaulkan, Allah Ta'ala akan sebatikan, campur adukkan. Siapa dia? Golongan munafik dan golongan kafir. Duk sekali fi jahannama jami'ah, duk sekali dalam lubang neraka jahanam sama-sama. Awak ni, sedangkan orang munafik tu muslim. Orang fasik pun muslim. Orang fasik, satu orang Islam yang selalu buat kerja dosa-dosa besar dan rajin melakukan dosa-dosa kecil. Itu istilah kepada fasik. Orang munafik apa dia? Orang munafik luar nampak Islam sangat dah. Pattern dia, cutting dia nampak macam Islam sangat dah. Tetapi hati dia busuk Islam tu. Busuk melihat Islam itu. Sangat busuk hati terhadap Islam. Sangat selalu mengganggu kerja-kerja Islam. Islam itu ada tangga untuk naik. Maka dia runtuhkan tangga itu. Ataupun dia curi tangga itu. Ataupun dia rosakkan tangga itu. Maka terganggu perjalanan Islam itu untuk naik ke atas. Nampak tak? Selalu mengganggu kerja-kerja Islam. Ini penyakit munafik. Apa lagi perangai-perangai munafik ini? Islam itu ada jalan yang lebar dan luas. Maka mereka bagi sempit. Supaya orang Islam yang nak bawa obor-obor Islam ini, perjalanannya sangat berliku, susah dan payah. Apalagi kerja jahat orang munafik? Orang Islam tu punya jalan clear dah, cantik dah, lebar dah. Dia pergi tabung pula paku tekan, Pak Lang, oi. Dia pergi tabung pula paku tekan. Supaya orang Islam bila berjalan dalam keadaan kesakitan. Sebab itu, Allah Ta'ala murka dan marah dengan golongan munafikin ini. Allah Ta'ala kata di dalam surah, Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, Tuhan kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik ini letaknya nanti di dasar api neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, satu orang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman ni dipanggil sebagai penyimpan rahsia Nabi SAW. Nabi kalau ada rahsia, Nabi tak pilih Abu Bakar untuk simpan rahsia. Nabi tak pilih Umar, Nabi tak pilih Sayyidina Osman, Nabi tak pilih Sayyidina Ali. Walaupun Abu Bakar tu adalah kawan baik Nabi. Walaupun Sayyidina Umar itu orang kanan Nabi. Walaupun Sayyidina Osman tu baik dengan Nabi. Walaupun Sayyidina Ali tu menantu Rasulullah. Nabi tak
pilih mereka ni untuk simpan rahsia. Tetapi Nabi pilih satu orang sahabat bernama Huzaifah Al-Yamani. Dia ni lah yang banyak simpan rahsia Nabi. Antara rahsia besar yang Huzaifah simpan adalah apa? Iaitu senarai nama munafik. Jangan main-main tuan-tuan. Zaman Nabi, bilangan munafik ini 1/3 umat Islam. Ramai tak? Ramai. Bermakna kalau 1000 umat Islam, dia 300 lebih. Tapi Nabi rahsiakan golongan munafik ini. Saidina Umar, orang yang paling teringin sangat nak tahu siapakah munafik ni. Sebab apa? Dia tahu siapa munafik ni, maka hukum pancung. Saidina Umar ni cengeng. Tapi Nabi tak abakkan dia. Nabi habak ke seorang sahabat ni bernama Huzaifah Al-Yamani. Akhirnya bila Nabi wafat, naik Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar meninggal, naik pula Saidina Umar menjadi khalifah Islam yang kedua. Antara kelakuan dan perbuatan Saidina Umar ketika zaman pemerintahan dia, apa dia? Dia pergi cari Huzaifah Al-Yaman. Dia kata, wahai Huzaifah, dulu Nabi bagi kat hang senarai munafik. Kan? Aku nak tanya hang satu. Aku ada tak dalam senarai itu? Saidina Umar nak tanya, saya ada tak dalam senarai nama tu? Ya Allah. Level-level Saidina Umar pun dia rasa tak secure lagi. Dia rasa tak selamat lagi. Walaupun dia antara orang yang dijamin oleh Allah masuk syurga, dia tak selamat lagi. Takut-takut dia ada dalam tu. Takut-takut dia buat ibadat selama ni syok sendiri saja. Nampak pattern cantik dah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, nilaian Allah belum tentu. Nilaian kita cantik, okey. Tapi nilaian Allah Ta'ala belum tentu. Tuan-tuan. Maka Huzaifah Al-Yamani dia kata apa? Wahai khalifah, tuan tidak ada dalam senarai ini. Legalah Saidina Umar. Begitu jugalah Saidina Umar kalau sekiranya dia dapat jemputan untuk solat jenazah. Memang sunat hukumnya kalau ada apa-apa kematian, kita jemput pemimpin setempat kita untuk jadi leader, untuk jadi imam solat jenazah. Sebab apa? Itulah amalan Nabi, itulah juga amalan sahabat. Jadi di kalangan sahabat, bila ada meninggal, mereka jemput khalifah untuk jadi imam. Maka Saidina Umar akan singgah dulu rumah Huzaifah Al-Yamani. Dia kata, wahai Huzaifah, aku nak tanya, si Fulan bin si Fulan ni, jenazah ni, dia clear ke tak clear? Apa maksud clear? Clear maksudnya mukmin. Tak clear maksudnya munafiqin. Sebab munafik ni wajah serupa macam kita. Kita pakai sorban, dia pakai sorban. Kita pakai kepiah, dia pakai kepiah. Kita taruh janggut, dia taruh janggut. Kita pakai jubah, dia pakai jubah. Itulah terjadi di zaman Nabi. Nabi pakai sorban, mereka pun serupa pakai sorban. Nabi pakai jubah, mereka pakai. Kalau orang kepiah, senang kita faham, senang kita kenal. Orang munafik payah kita kenal. Maka Huzaifah bin Al-Yamani bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya, wahai Huzaifah, aku nak tanya hang, aku dijemput oleh si Fulan bin si Fulan ni untuk solatkan jenazah dia ni. Solatkan jenazah arwah ayah dia ni, solatkan jenazah suami dia ni, solatkan jenazah anak dia ni. Aku nak tanya, mayat ni macam mana? Jenazah ni lagu mana dulu ni? Adakah dia clear ke tak clear? Maka kalau Huzaifah Al-Yamani kata, huwa mu'min ya khalifah, huwa mu'min ya Umar, dia mu'min wahai Umar. Maka Saidina Umar Al-Khattab akan teruskan perjalanan, terima jemputan itu dan dia tak ada masalah untuk jadi imam solat jenazah. Tapi kalau sekiranya Huzaifah Al-Yamani dia kata apa? Huwa munafiq. Umar dia munafik. Apa tindakan Saidina Umar? Saidina Umar akan batalkan jemputan untuk jadi imam tu. Maka dia biar orang biasa saja solat jenazah. Tuan-tuan jangan salah faham. Bagi orang-orang yang bagus agama, ada kredibiliti agama, ulama-ulama hebat, mereka ni sebenarnya hukum makruh solatkan jenazah. Apatah lagi menjadi imam solat jenazah kepada mayat-mayat yang munafikin, yang menentang Islam ni. Sebab ini amalan sahabat, termasuklah amalan Saidina Umar.
Tetapi tidaklah semestinya kita kena meninggalkan solat jenazah tersebut ataupun kita tak laksanakan solat jenazah tersebut. Jangan, itu fardu kifayah. Kalau tak ada siapa yang tunaikan solat jenazah untuk arwah ni, walaupun dia munafik, maka satu kampung boleh berdosa. Tetapi biarlah orang biasa-biasa. Nah, biarlah AJK surau masjid biasa-biasa. Hak ustaz-ustaz alim ulama ni relax aja, steady aja, tengok aja sudahlah. Baik. Jadi hukumnya adalah makruh. Ini bukan berarti kita nak pecah belah masyarakat. Ini soal hukum. Jadi faham nah. Baik, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Jadi kita kenai, takut-takut. Kita selama ini kita ingat kita clear dah. Kita ingat okey dah. Rupa-rupanya di sisi Allah Ta'ala kita tak okey pun. Nilaian kita cantik dah, tetapi nilaian Allah Ta'ala tak cantik pula. Baik, apa Tuhan kata di dalam surah Al-Munafiqin? Di dalam surah An-Nisa ayat 142, 143. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, lepas ni boleh catatlah. Surah apa yang saya baca ni, lepas ni boleh cek tafsir. Betul tak betul apa kita kata malam ni? Baik, apa Tuhan kata? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Salah satu sifat orang munafik apa dia? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik ni Tuhan kata sesungguhnya golongan munafik ni dia suka tipu Allah. Apa maksud tipu Allah? Dia nampak macam agama sangat. Dia nampak macam alim. Pasal apa? Perwatakan dia nampak macam alim. Orang pakai kepiah, dia pakai kepiah. Orang taruh janggut, dia taruh janggut. Orang pasang jubah, dia pasang jubah. Orang ke masjid, dia ke masjid. Orang pi kuliah, dia pi kuliah. Orang puasa, dia puasa. Orang pi masjid, dia pi masjid sama. Nampak tak? Luaran nampak macam okey, nampak macam cantik. Tapi dalaman ni Tuhan saja yang tahu perangai mereka macam mana. Maka Tuhan kata, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya munafik ni dia suka tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Sedangkan Tuhan juga menipu mereka. Apa maksud Tuhan menipu mereka? Allah Ta'ala biar mereka dalam keadaan selesa. Bahkan mereka rasa seronok pula. Mereka rasa selesa pula. Mereka rasa, tak ada kena apa pun. Bila bertanding, tetap menang. Bisnes tetap bertambah maju. Diri mereka tetap sihat walafiat. Kalau sekiranya perbuatan aku ni perbuatan yang salah, dah tentulah bila peti menyambah, goroh, sabung menyambung, aku kena pandang peti sekali. Dah tentulah aku bawa kereta tadi mesti accident sekali. Nampak tak? Dah tentulah aku ni kena musibah, kena penyakit macam-macam. Dah tentulah aku ni kena itu, ini, dan sebagainya. Ataupun dah tentulah akan datang musibah yang tak diingini, rumah terbakar ke, accident ke, ataupun macam-macam lah yang kalau sekiranya betul Allah Ta'ala tak redha dengan perbuatan aku ni, dah tentu aku ditimpa musibah macam-macam. Nampak tak? Sedangkan Tuhan dah kata dah wa huwa khadi'uhum. Itu petanda Tuhan menipu mereka. Menipu ni bukan maksud menipu kita. Allah Ta'ala memperdaya mereka. Allah Ta'ala bukan redha dengan perbuatan mereka, tetapi Allah Ta'ala bagikan mereka tu kehidupan mereka sentiasa lalai. Allah Ta'ala biar. Dalam bahasa akidah dia panggil istidraj. Istidraj ni jaga-jaga tuan-tuan. Apa dia tanda-tanda istidraj? Iaitu orang kafir ataupun orang fasik, orang munafik. Walaupun jahat macam mana sekalipun mereka, Allah Ta'ala tetap biar mereka hidup selesa. Mereka tak ada sakit. Mereka ni bila berniaga makin lama makin maju. Kan? Hidup mereka dalam keadaan riang dan sentosa. Makin maju, makin bertambah nikmat mereka. Naik pangkat, mereka punya kebun pula subur-subur. Mereka punya ternakan pula beranak pinak. Bahkan mereka boleh provok kita pula yang ikut Islam ni. Mereka provok kita. Mereka ni kata pula ke kita orang yang senasa pergi masjid, pergi surau. Hampa pergi masjid, pergi surau ni dapat apa? Tengoklah. Makin lama makin miskin. Aku yang tak pergi masjid, tak pergi surau ni makin lama makin kaya. Nampak? Itu istidraj. Aku pula yang tak semayang ni pula makin sihat walafiat. Tiap-tiap minggu aku pergi kasino. Tiap-tiap minggu aku pergi buat maksiat. Tapi tak ada kena apa-apa ke aku pun.
Hari tu aku pi umrah. Aku ingat aku pi umrah, aku tak jumpa lah Kaabah. Aku ingat bila aku pi umrah, aku tak dibenarkan pula masuk Masjidil Haram. Elok je aku pi Kaabah hari tu. Wa huwa khadi'uhum. Sebenarnya itu petanda Allah Ta'ala sedang memperdaya mereka dengan istidraj. Nampak tak? Makin maksiat makin kaya. Makin maksiat derhaka kepada Allah, makin berjuta-juta duitnya. Makin senang lenang hidupnya. Bahkan orang yang beriman pula makin macam-macam musibah menimpa. Apalah pi masjid pi surau, tengok sikit sakit. Tengok bongkok badan pi masjid pi surau tu. Tengok sampai kena gout. Tengok sampai bengkak-bengkak lutut. Tengok sampai kena kencing manis. Tengok. Depa ni poli kita yang pi masjid pi surau. Baik, tak payah pi surau macam ni. Patutnya hampa yang pi surau ni Allah Ta'ala bagi sihat wal afiat. Aku pula yang tak pi surau ni elok sihat wal afiat. Nampak tak? Wa huwa khadi'uhum. Allah Ta'ala sebenarnya sedang menipu mereka. Iaitu mereka rasa selesa dengan perbuatan mereka. Makin hari mereka hina Islam, Allah Ta'ala bagi lagi kehidupan yang selesa untuk mereka. Makin hari makin mereka maki Islam, makin menghina hukum Allah, menghina hukum hudud, makin berkuasa. Bahkan mereka tak rasa mereka ini seolah-olah dimurkai oleh Allah. Sebab hidup mereka yang panjang lama, lepas tu sihat walafiat, makin berkuasa, pengaruh pun makin banyak. Maka mereka rasa bahawa mereka ni seolah-olah tak ada apa di sisi Allah. Mereka seolah-olah tak ada dimarah oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala murka mereka dengan Allah Ta'ala membiarkan mereka ni dengan kelakuan mereka. Tapi ingat, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala kata apa? Tunggu. Bila hang mati, azab Allah Ta'ala menanti di kubur nanti. Azab Allah Ta'ala menanti pula di padang mahsyar nanti. Azab Allah Ta'ala pula menanti di hari kiamat nanti. Di neraka nanti. Baik. Wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Nampak tak? Yang pertama ciri munafik tadi itu suka menipu agama Allah. Suka memperolok-olokkan agama. Suka berlakon-lakon tentang agama. Berlakon alim depan orang. Berlakon-lakon pi masjid pi surau. Kan? Sedangkan dalam hati mereka tak suka pun pergi surau. Berlakon-lakon kononnya sokong Al-Quran kata, sedangkan mereka tolak hukum hudud, tolak hukum Allah Ta'ala. Mereka hanya nak pakai hukum-hukum Allah Ta'ala yang tertentu saja. Hukum Tuhan yang sebaliknya, dia tidak mahu sokong. Di mana mereka ni sokong Islam? Tang solat, mereka setuju tentang Islam. Di mana mereka setuju tentang Islam? Tang puasa, mereka setuju tentang Islam. Di mana mereka ni setuju tentang Islam? Tentang apa? Tentang pi haji, mereka setuju tentang Islam. Nikah kahwin, mereka nak guna pakai Islam. Tetapi tentang hukum Allah Ta'ala, tentang undang-undang, mereka tak mau terima Islam punya. Apa jadi ni? Maka orang yang macam ni juga merupakan perangai munafikin. Kalau nak terima Quran, baik terima semua. Kalau nak terima Islam, baik terima semua. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Apabila mereka bangun untuk solat, qamu qusala. Mereka bangun dalam keadaan bermalas-malasan. Mereka semayang pun bukan kerana mereka nak semayang, tapi kerana malu ke orang. Nanti orang kata mereka ni macam-macam kalau tak semayang. Dah dilantik jadi jawatan kuasa masjid surau tapi tak nampak muka. Akhirnya mereka pun horong diri mereka ni pi masjid pi surau bukan kerana nak dapat redha Allah pun, tetapi nak dapat redha manusia. Takut orang kata apa-apa ke mereka. Gambar ada di masjid, gambar ada senarai AJK tu, tetapi muka tak ada, batang hidung tak ada. Maka mereka pergi ke masjid dalam keadaan kerana apa? Kerana diperkatakan orang, kerana takut nanti diumpat-umpat orang, kerana takut nanti dikata-kata oleh orang. Maka mereka pergi ke masjid, ke rumah Allah, bukan nak dapat redha Allah, tetapi nak dapat redha manusia. Supaya nanti bila orang nampak dia ni pi masjid pi surau, orang suka dia, orang pilih dia, orang naikkan jawatannya dan sebagainya. Nampak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka antara tanda-tanda munafik juga, solat apa yang paling mereka benci sekali untuk buat? Ingat tuan-tuan, apa dia? Yang pertama solat isya dan solat subuh. Solat isya paling malas sekali orang munafik ni nak buat.
Jaga-jaga. Takut-takut kita ni ada sekali. Jadi kalau kita tak jadi macam tu, alhamdulillah. Dan yang kedua, solat apakah yang paling dibenci oleh puak munafikin? Iaitu solat subuh. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Baik, yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Yang ketiga, perangai munafikin ini Allah Taala kata apa? Yura'unan nas, apabila buat kerja agama suka riak. Suka menunjuk-nunjuk. Kan? Dia buat kerja agama itu, dia buat kebaikan itu, dia buat pahala itu supaya nanti minta orang tu nanti akan sokong dia balik, naikkan dia balik, ataupun ingat balik jasa-jasa dan khidmatnya, ataupun pangkah depa nanti kalau time pilihan raya lah. Kan? Jadi kalau orang tu tak kenang apa dia buat, dia merajuk, dia ungkit dan sebagainya. Sedangkan kita nak buat kerja agama ni untuk cari redha Allah, bukan nak cari redha orang. Tapi itulah yang disebut oleh agama. Yura'unan nas. Suka buat kerja agama, tunjuk-tunjuk. Tapi kalau kita nak tunjuk tujuan, nak bagi tahu kepada orang duit yang dia bagi kat kita tu, kita dah bagi ke orang yang kita nak derma itu tak ada masalah apa. Kan? Kan sekarang ni banyak ustaz-ustaz buat video. Orang derma dekat dia banyak-banyak duit. Maka dia terpaksa tunjuk evidence. Tunjuk bukti kepada orang ramai ni. Bahawa dia dah menjalankan amanah tu. Orang bagi duit dia kat 1,000. Maka dia tunjuk dekat orang tu melalui video. Nah, 1,000 ini kita dah serahkan kepada si Fulan dan si Fulan ini. Itu tak jadi salah apa. Kan? Supaya orang tak menjadi orang tak menabur fitnah kepada dia. Itu tak jadi soal apa. Yang jadi soalnya, dia suka buat agama ni, tunjuk-tunjuk agama ni depan orang, bukan depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perangai riak ni juga adalah perangai munafikin. Baik, itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa dia? Dia suka menipu, dia suka memperolok-olok, dia suka berlakon-lakon agama. Yang kedua, apabila nak semayang, mereka bukan semayang ikhlas pun, tetapi semayang kerana bermalasan. Yang ketiganya, yura'unan nas, suka buat kerja agama dalam keadaan riak. Yang keempatnya, wala yazkurunallaha illa qalila, dan jarang mereka ini, dan tidaklah mereka ini mengingati Allah, hadir ke majlis-majlis ilmu, hadir ke kuliah-kuliah agama, ke masjid, ke surau, illa qalila, kecuali sedikit sangat. Itu pun kerana apa? Kerana terpaksa. Ada orang besar datang, baru mereka datang. Ada raja datang, baru mereka nampak muka masjid surau. Ni bukan saya nak tuju siapa-siapa. Kalau saya tuju siapa-siapa, saya tak boleh pahala. Kan? Anggap bahawa ini anggap bahawa ini petanda Tuhan nak tarbiyah kita. Kalau kita termasuk daripada golongan ini, taubat nasuha. Kalau kita tak termasuk, alhamdulillah, syukurlillah. Ada orang yang pergi masjid bukan kerana Allah, tetapi kerana ada orang besar datang. Maka dia kena tunjuk muka. Dia ketua kampung di situ. Dia YB di situ. Dia adun di situ. Dia ahli parlimen di situ. Wah, kalau raja datang tiba-tiba dia tak ada, maka raja akan tanya, mana YB kita? Mana ahli parlimen kita? Mana ketua kampung kita? Mana penghulu kita? Mana depa ni? Nampak? Maka depa ni terpaksa pergi masjid, pergi surau juga, kerana bukan kerana Allah pun, tetapi kerana raja tu. Takut nanti raja tu marah. Oh, depa tak peduli pula kalau Allah Ta'ala marah. Yang mereka peduli kalau raja tu marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, seterusnya apa dia? Yang kelimanya, perangai orang munafik ini apa dia? Muzabzabina baina zalik. Yang kelima, saling ragu-ragu ayat Allah. Hukum-hukum Allah ni mereka ragu. Iyakah kalau laksana undang-undang Islam ni boleh selesai masalah jenayah kita? Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia bukan minta kita ni tunjuk hasil kejayaan. Yang Allah Ta'ala nak kita ini apa dia? Sami'na wa ata'na. Patuh dan dengar, buat apa yang Tuhan nak. Allah Ta'ala tak tanya berjaya tak berjaya, laksana hukum Allah. Berjaya tak berjaya, dengan melaksanakan hukum Allah ni berjaya tak berjaya, hampa turunkan jenayah, hampa turunkan masalah sosial.
Tuhan tak tanya yang tu. Allah Ta'ala tanya kepada kita nanti apa dia? What is your position? Apa peranan hang? Apa posisi hang untuk melaksanakan undang-undang Quran? Untuk melaksanakan ayat-ayat Allah Ta'ala punya hukum? Untuk melaksanakan undang-undang Islam, syariat Islam? Adakah hang ni meletak ataupun adakah hang ni sediakan tangga untuk Islam itu naik? Ataupun hang ni menjadi manusia yang menyorok tangga-tangga Islam itu, tak bagi Islam tu naik. Nampak tak? Yang Allah Ta'ala tanya, what is your position? Apa posisi kita? Apa peranan kita? Apa tugasan kita bagi memenangkan ayat-ayat Allah? Bagi merealisasikan syariat-syariat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan nak tanya apa berjaya atau tidak. Tetapi Allah Ta'ala tanya tindakan kita. Nampak? Adakah hang satu orang yang melebarkan jalan-jalan Islam macam kita sebut tadi, ataupun kamu menjadi manusia yang sentiasa menjempitkan jalan-jalan Islam? Adakah kamu menjadi manusia yang sentiasa membersihkan jalan-jalan Islam supaya Islam tu lalu dalam keadaan selesa, tak ada masalah apa? Ataupun kita menjadi manusia yang menabur paku tekan atas jalan-jalan Islam, akhirnya sakit orang-orang Islam berjalan. Nampak tak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Maka mereka muzabzabina baina zalik. Mereka ragu-ragu tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka hanya terima sebahagian daripada ayat Allah, sebahagian ayat Allah yang lain mereka buang. Macam kita sebut tadilah. Tang mana Allah Ta'ala, tang mana ayat Quran yang mereka nak terima? Ayat Allah tentang puasa, mereka boleh terima. Ayat Allah Ta'ala tentang zakat, mereka boleh terima. Ayat Allah Ta'ala tentang salat, mereka boleh terima. Ayat Allah Ta'ala tentang haji, tentang umrah, dan tentang apa lagi? Segala-gala. Tentang harta pusaka. Tang mana mereka boleh terima Islam? Mereka boleh terima Islam tang tahlilnya, tang doa selamatnya, tang baca yasinnya, dan macam-macam lagi. Tang mana pula mereka tak mau terima Islam? Tentang hukum-hukumnya, undang-undang Islamnya, ayat-ayat Allah yang lainnya. Nampak? Inilah perangai munafikin. Sedangkan hinggakan Allah Ta'ala kata apa? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad, apabila kamu cuba nak mengajak depa ni, jom kita ni kembali berhukum dengan ayat Allah. Wa ila rasul, dan ayat yang turun kepada rasul. Jom kita berundang dengan undang-undang Allah Ta'ala. Ra'aital munafiqin. Kamu akan lihat. Munafiklah. Yasudduna anka sududa. Golongan munafiklah yang akan berada di barisan hadapan untuk halang pelaksanaan ayat-ayat Allah ni. Hukum-hukum Allah Ta'ala ni. Nampak Tuhan kata. Tuhan tak kata wa ra'aital kafirina yasudduna anka sududa. Kamu akan lihat orang kafir lah yang akan menentang dulu ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala tak bubuh pula wa ra'aital yahudina yasudduna anka sududa. Kamu akan lihat Yahudi lah yang akan menentang dahulu pelaksanaan ayat-ayat Allah, hukum Allah. Ataupun Allah Ta'ala kata wa ra'aital nasranina yasudduna anka sududa. Kamu akan lihat orang Nasrani lah yang akan menentang dulu ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan kalimah wa ra'aital munafiqina wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina. Allah Ta'ala kata kamu akan lihat apabila kamu ajak orang-orang Islam ni, orang ramai ini untuk jom kita melaksanakan ayat Allah, hukum Allah, dan juga ayat-ayat yang turun kepada Rasul. Ra'aital munafiqin. Kamu akan lihat golongan munafiklah yang akan berada di barisan hadapan sekali. Yasudduna anka sududa. Yang akan menentang hukum itu dengan hukuman, dengan tentangan yang sangat-sangat dahsyat. Tuhan dah abang dah. Nak tahu golongan munafik? Allah Ta'ala sediakan filter. Yakni hukum-hukum Islam. Undang-undang Islam. Hudud itu adalah bukan setakat hukum, tetapi hudud itu adalah sebagai filter, alat tapisan. Nak menentukan mereka ni mukmin ataupun munafik. Terpulanglah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak terima ataupun tidak. Saya ni menggunakan Al-Quran sebagai hujah. Ya,
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keenamnya, perangai munafik ni Tuhan kata la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tuhan kata nak kata depa beriman pun sangat tidak, sebab hati depa busuk hati terhadap Islam. Apa label Islam depa menyampah. Apa cerita tentang Islam depa meluat. Tapi yang datang daripada orang kafir depa boleh setuju. Yang datang daripada Islam depa tak setuju pula. Tapi orang Islam. Kan kita dah sebut dah dulu. Orang-orang munafik ni perangai depa apa? Apabila melihat saja Islam itu ka'annama yas'adu fis sama. Hati depa ni sempit, sesak, seolah-olah depa sedang menaiki langit. Kan bila kita naik atas langit tuan-tuan, oksigen tak ada. Kita sesak nafas bila tak ada oksigen. Macam itulah orang munafik bila tengok aja Islam, bila tengok aja ayat Allah, bila dengar aja hukum-hukum Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah depa ni sesak nafas, depa ni sempit dada, seolah-olah seperti mana depa ni sedang menaiki atas langit. Tapi kalau kita orang yang mukmin, kita jadi kita jadi senang dengan ayat-ayat Allah. Apa yang Islam datang kita seronok lihat. Kita setuju, kita sokong, kita rasa tenang hati dengan kedatangan Islam ini. Nampak tak? Itu antara kita nak kenal pasti. Kita ni ada penyakit mukmin ataupun penyakit munafikin. Kalau kita ada mukmin, kalau kita orang yang beriman, apa saja yang datang daripada Islam tu kita terima sahaja. Sebab Islam itu agama yang sempurna. Agama yang telah menyempurnakan agama-agama samawi yang sebelum ini. Sebelum ini kita ada kitab Zabur. Betul? Turun kepada Daud alaihi salam. Kemudian mai pula kitab Taurat. Turun kepada Nabi Musa. Sepatutnya orang yang beriman dengan kitab Zabur, dia kena beriman dengan kitab Taurat. Berpindah kepada kitab Taurat. Kerana hukum-hukum syariah yang ada di dalam kitab Zabur telah termangsuh dengan adanya kitab Taurat. Sepatutnya macam itu. Begitulah juga seterusnya apabila turunnya kitab Injil. Maka mereka yang beriman dengan Zabur dan Taurat sepatutnya beriman dengan hanya satu kitab saja, iaitu kitab Injil. Kerana ajaran yang ada dalam Zabur, ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat ada dalam kitab Injil. Begitulah seterusnya apabila Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman dengan Zabur, yang beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil, sepatutnya berpindah pula keimanan mereka kepada kitab Al-Quran. Kerana ajaran Zabur, ajaran Injil, ajaran Taurat terdapat di dalam satu kitab ini. Yang ini ajaran Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang herannya kita tuan-tuan, depa boleh sakit hati bila tengok Islam, sedangkan depa mengaku depa ni Islam. Nampak? Bila kita kata jom kita buat hukuman yang keras kepada si pemabuk-pemabuk ni, banyak dah mangsa-mangsa yang kena langgak mati oleh pemabuk-pemabuk ni, maka kita buat hukuman keras sikit, hukuman mandatory, gantung sampai mati. Ada yang lawan. Dia kata apa? Hukuman ni keras sangat. Kita kena lembut sikit dalam berhukum. Kan kita orang Islam kena lembut lah. Kita kan selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayangi, lagi maha menyayangi. Di mana sifat sayang kita dalam berhukum? Nampak dah? Oh, minum nak keras tapi hukum nak lembut. Mana ci macam ni? Mana boleh deh. Kita kalau minum keras, hukuman mesti keras samalah. Ini Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi apakan daya? Tuhan dah kata dah. Tanda-tanda orang munafik ka'annama yas'adu fis sama. Dia sak napeh bila melihat Islam. Hati depa sempit bila lihat Islam. Hukum-hukum Islam. Tetapi hukum-hukum yang datang daripada kafir, depa boleh terbuka hati.
Benda-benda yang datang daripada musuh-musuh Allah, mereka boleh terbuka hati. Tapi benda yang datang daripada Quran, benda yang datang daripada hadis, mereka sesak nafas, mereka jadi sempit dada. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah mereka ni sedang menaiki langit yang tidak ada oksigen, sesak nafas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Kemudian Tuhan kata lagi, wala ilaha ula. Tapi nak kata mereka kafir pun tidak. Mereka Islam. So mereka ni in between. Tuhan kata nak kata mereka ni beriman pun tidak. Sebab kalau beriman mesti terima Islam. Mesti terima Al-Quran kata. Mesti terima hadis Nabi kata. Tapi mereka ni mengaku Islam tapi tolak hukum Islam. Wala ilaha ula. Tapi nak kata mereka kafir pun tidak. Sebab mereka ni Islam. Saya Islam. Jangan kata saya bukan Islam. Tapi dalam masa yang sama menolak apa Islam kata. Apa jadi? Nampak? Itulah perangai munafikin ataupun ciri-ciri utama munafik. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Tuhan kata apa lagi? Setelah Allah Ta'ala sebut 6 sifat orang munafik ni tadi, Tuhan kata walan tajida lahu. Tuhan kata wa may yudlilillahu, siapa yang Tuhan telah sesatkan. Golongan munafik ni antara golongan yang Tuhan dah sesatkan. Falan tajida lahu sabila. Allah Taala depa ni tidak akan jumpa jalan yang baik kecuali depa kembalilah kepada Islam. Gunalah apa jalan-jalan yang ada dalam Quran, dalam hadis. Jalan tiba-tiba kita memilih jalan yang lain. Islam tu dah tunjuk jalan yang elok, jalan yang baik dah. Tiba-tiba sengaja kita pilih jalan yang bukan Islam punya. Tuhan kata apa? Walan tajida lahu sabila. Dia tidak akan jumpa jalan yang elok, jalan yang baik, melainkan hanya jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama pula saya bermukadimah hari ni tuan-tuan. Bila kita nak baca kitab, itulah dia tuan-tuan ya. Mudah-mudahan mukadimah yang kita baca tadi, surah An-Nisa ayat 142 dan 143 memberi cerahan yang jelas kepada tuan-tuan. Hindarkan diri kita daripada penyakit munafik. Penyakit COVID ni kita dah hindar dah. Ni penyakit munafik ni pun kita kena sanitasi juga. Kita kena basuh juga, kena sanitize juga, kena apa nama, kena cuci juga diri kita ni. Bukan setakat COVID-19 saja kita kena sanitize ataupun sanitasi tangan kita, jarakkan diri kita dengan orang, COVID-19 ni. Tapi penyakit munafik ni pun kita kena jauhkan diri juga. Bukan cakap jarak, jauhkan juga. Kena bersih, kena cuci juga diri kita ni daripada kena penyakit-penyakit munafik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, malam ini kita meneruskan kuliah kita seperti biasa. Sambungan Asma Yaumul Qiyamah, nama-nama hari kiamat. Baik, jadi malam ni kita masuk pula ceritanya. Kalau sebelum ni kita membaca Yaumul Azab, hari kiamat, iaitu hari yang penuh dengan azab Allah. Hari ini kita baca Yaumul Firar, artinya hari lari, kerana manusia pada hari itu lari ia daripada saudaranya dan ibunya dan bapaknya. Hari lari maksudnya apa? Hari kiamat juga dipanggil Yaumul Firar. Yaumul Firar, hari yang manusia pada ketika itu semua hanya fikir nak selamatkan diri sendiri. Tak ada fikir mana ayah, tak ada fikir mana mak, tak ada fikir mana bini, tak ada fikir mana anak. Semua hanya fikir nak menyelamatkan diri sendiri. Seperti mana Tuhan kata di dalam surah Abasa. Tuhan kata apa? Yauma yafirrul mar'u min abi. Tuhan kata apa? Yauma yafirrul mar'u min abih. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari manusia yang mana manusia itu yafirru min akhi, lari daripada adik-beradik dia. Mana abang, mana kakak, mana adik, mana apa dan sebagainya, saudara mara yang selama ni kita boleh kumpul sama-sama dalam rumah.
Hari raya boleh kita kumpul sama-sama. Bila time korban pun kita boleh kumpul sama-sama. Bila waktu puasa pun kita boleh kumpul sama-sama. Cuma time PKP je kita tak boleh kumpul. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari kiamat, hari yang mana manusia lari daripada akhi, daripada sanak saudaranya, daripada adik-beradiknya. Wa ummihi wa abih, lari pula daripada ibunya dan daripada ayahnya. Tak jumpa dah ayah, tak jumpa dah ibu kita di hari kiamat, tuan-tuan. Kita jumpa bila mereka ni, kita jumpa mereka ni balik semula kalau sekiranya kita dan ahli keluarga kita sama-sama masuk syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah Allah Ta'ala hisab kita, maka Allah Ta'ala yanqalibu ila ahlihi masrura, akan pulangkan balik kita semula ke pangkuan keluarga kita di syurga. Tu kalau jumpa lah. Tapi kalau tak jumpa, na'udzubillah, kita tercari-cari ibu kita mana, kita tercari-cari ayah kita mana, kita tercari-cari adik-beradik kita mana, suami kita mana, isteri kita mana. Rupa-rupanya tak jumpa-jumpa. Bila tanya malaikat, kenapa mereka tak masuk-masuk syurga lagi? Mereka masuk ke neraka. Na'udzubillah. Ada di kalangan mereka ni masuk neraka sekejap, kemudian masuk syurga balik. Setelah dibersihkan dosa-dosa mereka ni, setelah dibakar dosa-dosa mereka ni oleh api neraka, maka masuklah mereka ke dalam syurga. Ada manusia yang tak jumpa langsung ahli keluarga mereka. Sebab apa? Mereka dah masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha abada. Neraka kekal selama-lama. Kerana apa? Mungkin mereka ni kafir, mereka ni tak Islam, maka tak jumpa. Sebab tu kalau kita ada adik-beradik yang belum Islam lagi, walau macam mana pun pujuklah mereka masuk Islam, supaya akhirat nanti boleh jumpa balik semula di syurga. Tapi kalau tak jumpa, itu bermakna setakat itu sahajalah kita boleh bersaudara pun. Sebab bila seseorang itu menjadi kafir, kita tak akan jumpa mereka dah di syurga nanti. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lama. Yang kedua, siapakah yang kita tak jumpa nanti di akhirat? Mereka yang terlibat dengan amalan-amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terlibat dengan amalan syirik, maka mereka ni pun kekal di dalam neraka Allah, kerana Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa manusia yang syirik kepadanya. Wali'auzubillahi min zalik. Baik, kemudian Tuhan kata apa lagi? Wa sahibatihi wa banih. Dan hari kiamat pula adalah hari yang kita lari daripada isteri kita. Wa sahibatihi, maksudnya lari daripada isteri. Tak jumpa dah isteri. Wa banih, dan tak jumpa dah anak-anak. Bayangkan tuan-tuan, masing-masing fikir nak selamatkan diri, masing-masing fikir macam mana nak jawab depan Allah di padang mahsyar. Mana nak cari anak, mana nak cari bini, mana nak cari adik-beradik, mana nak cari nama kata nak cari mak dan ayah, tak jumpa. Yang kita fikir macam mana nak selesai masalah kita hari kiamat, macam mana nak hisap depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sebab di hari kiamat masing-masing ada urusan yang perlu dibereskan. Sibuk dengan urusan masing-masing. Maksud sibuk dengan urusan masing-masing ni apa? Masing-masing hanya fikir diri masing-masing. Macam mana nak settle masalah daripada depan Allah. Sementara tunggu Allah Ta'ala nak panggil kita untuk dihisab. Sementara tu kita fikir macam mana nak selesai masalah. Macam mana nak jawab depan Allah Ta'ala. Itu kalau sekiranya bagi manusia yang bermasalah masa di dunia. Bagi manusia yang steady di dunia, dia beramal, dia beriman, segala arahan Allah dia patuh taat, segala larangan Allah Ta'ala dia jauhkan. Orang yang macam ini selesalah nanti di hari akhirat. Tak usah duk risau sangat. Yang perlu risau kalau sekiranya amalan kita tak buat-buat, bahkan dosa kita tak taubat-taubat. Itulah maksud yaumul firar, maksudnya hari manusia berlari-lari. Berlari-lari maksud di sini bukan depa lomba lari, Pak Lang. Depa berlari-lari maksudnya apa? Masing-masing hanya nak menyelamatkan diri masing-masing. Seperti mana kita tadi kata tadi, yauma yafirrul mar'u min
akhi, hari manusia yang berlari-lari, lari daripada adik-beradik dia. Min abihi, min ummihi wa abih, dan lari pula daripada ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dan lari daripada isteri dan anak-anaknya. Akhirnya siapa yang mengikuti kita sebenarnya di padang mahsyar? Kalau semua dah lari daripada kita, mak kita pun dah tak ada, isteri kita pun tak ada di sisi kita, anak kita pun tak ada di sisi kita, adik-beradik kita pun tak ada di sisi kita di padang mahsyar. Ketika mana dia hisap, semua mereka ni tak ada, kita seorang-seorang. Siapa agak-agak yang boleh bantu kita? Amalan kita lah, tuan-tuan. Nampak macam amalan ni tak ada apa. Lepas kita tengok video kuliah ni, habis lagu tu aja. Tak ada apa, kita pun tidur. Besok sekali lagi kita layan pula kuliah online kita. Tak, tuan-tuan, amalan-amalan yang kita tinggal inilah akan jadi penolong dan pembantu kita ketika mana kita seorang-seorang di padang mahsyar. Ketika mana tak ada siapa tolong kita. Ketika mana kawan-kawan kita tinggalkan kita, isteri kita tinggalkan kita, anak-anak kita tinggalkan kita, ibu dan ayah kita tinggalkan kita, penyokong-penyokong fanatik kita tinggalkan kita. Manalah tahu kalau yang mendengar ni ada datuk-datuk ke, ada Datuk Seri ke, Tan Tin Tun ke apa semua. Oh, mereka ni ada penyokong. Hidup Datuk! Hidup Datuk ni. Ada tulis ni. Hidup Datuk! Wira kami! Hidup Tan Sri! Hidup! Hidup! Wah, kita ada macam-macam fan. Kita ada macam-macam penyokong dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan. Di padang mahsyar kita tak jumpa mereka. Siapakah yang jadi pembantu kita nanti? Amalan-amalan kita. Sebab tu, sebelum kita tutup mata, kita meninggal, selagi mana ada nyawa ni, selagi itu kutiplah amalan sebanyak mungkin, supaya amalan inilah yang akan menjadi pembantu-pembantu kita di hari akhirat kelak. Cukup setakat itu, tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang tak baik itu adalah kelemahan dan kesilapan saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasak bahasa yang lemah itu daripada saya. Kalau sekiranya ada teguran, sila PM saya. Ya, nombor telefon saya 017 88 50 874. Sekali lagi 017 88 50 874. Saya nak wawarkan kepada tuan-tuan bahawa insya-Allah sahabat saya dah travel umrah. Dia buat syarikat umrah dan saya adalah mutawif syarikat umrah ni. InsyaAllah bulan Disember umrah kita dah boleh on. Jadi siapa-siapa yang nak berumrah dengan saya bulan Disember nanti boleh PM saya. Siapa juga nak berupah haji juga boleh PM saya boleh uruskan upah haji tersebut. Begitu juga siapa yang nak melaksanakan ibadah korban pada tahun ini di Cambodia, hanya RM300 sahaja. Bolehlah PM saya ataupun WhatsApp saya dengan nombor telefon tadi 01788508874, ataupun tuan-tuan terus PM saya dekat Facebook saya lah, Syahrizal Zainuddin. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Terima kasih. Saya mendoakan tuan-tuan supaya beroleh maghfirah, keampunan Allah, beroleh rahmat kasih sayang Allah, beroleh saadah, kebahagiaan di sisi Allah, dan beroleh sakinah, ketenangan di sisi Allah di samping keluarga yang tersayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.